اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan moderator. Jadi kita sambung tentang kita punya kisah ataupun perjalanan Isra Mi'raj. Jadinya selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas diambil oleh malaikat Jibril dan kemudiannya ditemani oleh malaikat Mikail untuk apa dia? Untuk membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak riwayat lah kata Nabi berapa kali dibelah dadanya ketika hidupnya. Kemudian saya ambil pendapat yang diceritakan di dalam kitab Fathul Bari yang dinakalkan ataupun dipindahkan di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah tersebut. Nabi dibedah ataupun dibelah dada baginda sebanyak 4 kali. Iaitu yang pertama ketika Nabi sedang kecil, iaitu ketika Nabi berada di Bani Sa'ad. Iaitu kejadian pertama ketika Nabi dibelah dada ketika Nabi sedang kecil, ketika Nabi masih lagi kecil. Kemudian yang kedua, ketika umur Nabi berumur 10 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi dibelah dadanya juga ketika indal bi'atsah, iaitu ketika Nabi diutuskan menjadi seorang rasul, utusan Allah. Kemudian yang keempat, ketika malam Isra, iaitu ketika malam sebelum diperjalankan daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian yang ulama kata dibelah dada ni adalah dengan zahir ayat, iaitu dengan perkataan betul-betul dibelah dada. Bukan yang kita tak boleh nak takwil, kita tak boleh nak kata di secara hissi ataupun secara maknawi ataupun secara makna sahaja kata Nabi dibelah dada. Bahkan kata ulama memang Nabi dibelah dadanya sungguh-sungguh. Kemudian dibasuh sebanyak 3 kali dengan air Zam-Zam. Kemudiannya dicabutnya daripada hati Nabi SAW azza, iaitu penyakit-penyakit. Antara penyakit yang disebut dalam riwayat adalah waswas daripada syaitan lah. Syaitan. Dan ataupun dalam satu riwayat lain sebut malaikat Jibril ni dia cabut daripada hati Nabi ni adalah al-qatan, iaitu seketul bintik hitam daripada hati Nabi. Kemudian sambil malaikat Jibril kata ini adalah waswas daripada syaitan, maka kamu tidak akan waswas terkena ataupun terkena waswas daripada syaitan dah. Tu. Kemudian berkat cucian hati kemudian selepas dicucikan hati, berkat dicucikan kemudian diisikan hikmah, iman, yakin dan sebagainya. Dan dalam riwayat lain sebut pula Nabi disebabkan berkat cucian hati ni Nabi tak pernah muak pun dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam berkat cucian hati tersebut. Tu. Kemudian dalam satu bait disebut wa ma akhrajal amlaku min qalbi adza, dan tidaklah mengeluarkan oleh para malaikat itu daripada hati baginda akan penyakit, walakinnahum zaduhu tuhran ala zuhri, maka menambahkan kesucian dalam hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril menggunakan burak. Burak ni juga kita panggil sebagai burak. Perkataan burak ni berasal daripada barik. Barik iaitu dengan makna bayab, iaitu putih. Sebab warna burak ni adalah putih. Dan sebaik-baik warna ada warna putih lah. Kemudian bila Nabi dah naik burak sebagainya, kerana perjalanan Nabi nak menuju ke Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram tu, kemudiannya Nabi bertemulah dengan beberapa peristiwa ataupun berlakunya beberapa peristiwa ketika Nabi sedang berjalan tersebut, menaiki burak dan juga ditemani oleh malaikat Jibril. Yang pertamanya sebelum Nabi nak berlakunya tu, Nabi diarahkan oleh para malaikat lah untuk solat di beberapa tempat. Yang pertamanya Nabi solat di Taibah. Di Taibah nama satu tempat ini adalah nama di Madinah. Kemudiannya Nabi solat di Bukit Tursina, iaitu bukit yang menjadi tempat bermunajatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian yang ketiga, Nabi bermunajat ataupun Nabi solat di Zil Lahmi, di Baitul Lahmi, iaitu rumah ataupun tempat yang mana Nabi Isa ibn Maryam dilahirkan. Kemudian kalau ada orang tanya, Nabi ni solat macam mana? Sedangkan Nabi tak pernah lagi dapat syariat solat ni. Maka jawab ulama,
Nabi solat ketika ini menggunakan syariat ataupun aturan ataupun wahyu yang diwarisi oleh Nabi Ibrahim AS. Yang melalui ajaran Nabi Ibrahim AS. Kemudian bila dah solat sebagainya, barulah Nabi meneruskan perjalanan baginda ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian Nabi bertemulah dengan beberapa peristiwa. Yang pertamanya, Nabi berjumpa dengan gangguan ataupun ada satu gangguan daripada jin, jin Ifrit. Yang mana jin Ifrit ini minta Nabi supaya menyalakan api-api. Kemudian malaikat cakap kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya Muhammad, kalau kamu nak, kena tak kalau aku ajar kepada kamu ni satu kalimat yang mana kalau kamu baca ni, jin Ifrit tidak akan minta dah. Bahkan api yang menyala setakat ini pun akan padam. Maka malaikat Jibril ajaklah satu zikir, a'udzubillahi wajhil karim sampai habis. Kemudian bila dah padam api sebagainya, kemudian mereka pun meneruskan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Kemudian di perjalanan inilah berlakunya peristiwa yang kita selalu dengar tu. Yang kata kita jumpa ada satu yang Nabi jumpa satu kelompok yang pecahkan kepala dia, kemudian dicantum semula kepala dia. Sebab ramai orang, saya rasa macam saya sendirilah dulu pun, kita tak tahu, kita ingatkan yang berlaku ni bila Nabi dah di Mi'raj kan, bahkan tak. Yang ni dalam perjalanan Nabi nak ke Masjidil Aqsa lah Nabi berjumpa dengan peristiwa-peristiwa yang pelik ni. Iaitu yang pertama, dalam kitab ni sebut, yang pertama Nabi berjalan, kemudian jumpa satu golongan ni, satu kaum ataupun satu kumpulan ni, mereka bercucuk tanam. Bila mereka ni bercucuk tanam di bahagian ni, kemudian timbullah ataupun menuai, orang panggil kan, menuai lah tumbuhan yang di sebelahnya. Kemudian bila dia cabut ni pula, bila dia tanam, terus tumbuh. Maka Nabi SAW tanya balik, Ya Jibril, man hadha? Ma hadha? Siapakah, apakah simbolik terhadap peristiwa ni? Maka malaikat Jibril kata, haula'i al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka ini yang berjuang di jalan Allah, yang Allah menggandakan pahala mereka ni dengan berkali-kali ganda pahala kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya, bila dah jumpa satu peristiwa ni, Nabi pula berjalan. Kemudian Nabi mendapati oleh Nabi tu satu bau yang sangat wangi. Bau yang sangat wangi. Kemudian Nabi tanya kepada malaikat Jibril, apakah bau ni? Ma hadhihi raihah? Apakah bau ni? Kemudiannya malaikat Jibril cerita, bau yang kamu bau setakat ini yang wangi ni adalah bau Masyitah. Masyitah binti Fir'aun. Masyitah ni bukannya nama bagi orang. Masyitah ni adalah tukang sikat rambut. Saya ingat dulu kalau belajar balarah dulu, saya sebut ke asnanil masyid, itu seperti gigi rambut. Masyid ni adalah rambut, adalah sikat. Bila kita sebut ataupun kita itlaqkan masyitah, iaitu orang yang menyisir ataupun yang ikat rambut. Bau wangi yang Nabi bau tu adalah bau wangi masyitah yang merupakan pengikat ataupun sisir rambut anak kepada Fir'aun. Apakah perkara yang menyebabkan dia tu jadi wangi sangat? Kemudian bila setiap kali duk sikat sebagainya, terjatuhlah sikat tersebut. Kemudian bila setiap kali jatuh tu, maka masyitah ataupun hamba ni dia terus sebut Bismillahirrahmanirrahim ataupun dia sebut Bismillahi. Bila setiap kali dia sebut Bismillah tu, maka Fir'aun ni berasa sengsara ataupun berasa sakit sangat. Kemudian bila dengarnya Bismillah tersebut, anak Fir'aun ni yang disisirkan rambut oleh masyitah tersebut, disebut, awalaki rabbun ghairu abi? Adakah ada Tuhan yang mendahului oleh kamu selain daripada ayahku? Kemudiannya masyitah jawab, ya, memang ada. Kemudian dia ugut kata dia nak cerita kat ayah dia. Bila dia cerita sebagainya, maka diugut pula masyitah ni dengan ahli keluarga dia tersebut untuk dibakar dalam satu baqarah min nuhas, iaitu lembu yang diperbuat daripada tembaga. Kemudian dididihkan air di dalam tu. Kemudian kemudian Fir'aun dia ugut kepada masyitah ni. Hang nak mengaku tak kata aku ni Tuhan kamu? Tak. Kemudian dia lempak suami sebagainya. Sampailah pada anak dia yang kecil yang sedang menyusu lagi. Bila dah sampai turn anak dia nak kena lempak ni, kemudian anak dia tidur bersuara. Dia kata, ya ummah qa'i wala tataqa'asi. Biarkanlah aku dan janganlah kamu lambatkan. Fa innaki 'alal haqqi. Sesungguhnya engkau sudah berada di jalan hak. Kemudian
sampailah batu tersebut. Maka disebabkan itulah kubur-kubur Masyittah ni menjadi sangat wangi. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan perjalanan, Nabi jumpa pula satu golongan ni yang mereka yang memberatkan kepala mereka ni terhadap batu, kemudian pecah. Dia hempat kepala di batu pecah sampailah sembuh balik, kemudian berulang-ulang kali. Kemudian Nabi tanya balik, siapakah mereka ini? Iaitu mereka yang sangat memberatkan ataupun sangat malas dalam menunaikan solat. Sangat malas menunaikan solat. Jadi para lelaki dalam hasyah qalbi wal amal tersebut, lelaki kalau dia tak ada sebarang uzur, dia dengar orang azan ataupun dia sudah tahu masuknya waktu solat, dia tak pergi sembahyang jemaah, maka solat itu adalah sah tapi tak ada pahala. Dia dengar orang azan tapi dia tak sembahyang jemaah, maka tak ada pahala bagi dia. Itu adalah salah satu gambaran yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian situasi seterusnya, Nabi berjalan, kemudian Nabi mendapati ada satu golongan ataupun satu kaum ni, mereka yang menutup kemaluan mereka dengan satu cebisan kain. Dengan punggung mereka pun dengan satu cebisan kain. Kemudian dihalau, seperti macam dihalaunya unta-unta ataupun kambing-kambing. Kemudian mereka ni pula yang dihalau ni makan pokok-pokok yang berduri ataupun bara api. Wazzaqum warab fa jahannam dan sebagainya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa dia yang makan pokok berduri ni? Kemudian Jibril dia kata, mereka ini adalah yang tidak menunaikan zakat. Mereka ini tidak menunaikan zakat. Jadi pada bab zakat ni pun kita kena teliti balik lah. Sebab kita sebagai penuntut ilmu ni pun, tak kira FKI ke tak FKI ke, bila dah sampai pada waktu umur baligh, wajib menunaikan zakat. Sebenarnya kita ni bukan dah di bawah tanggungan mak ayah kita lah. Kami orang tak tahu. Kami orang anggap aku ni masih belajar, aku tak kerja, maka aku ini bukannya perlu keluarkan zakat. Maka sebenarnya tidak. Bahkan orang yang mengaji agama, bahkan lelaki tu, perlu keluarkan zakat bila dia dah baligh. Perbahasan yang panjang pula lah. Kemudian bila Nabi dah jumpa golongan tak menunaikan zakat sebagainya, Nabi berjalan-jalan sampailah Nabi jumpa satu golongan, ada yang di dua belah tangan mereka ini satu daging yang mentah lagi busuk di tangan kanan. Kemudiannya di sebelah kiri mereka ini, di sebelah kanan adalah daging yang baik, yang sedap sebagainya. Kemudian di tangan kiri adalah daging yang busuk. Kemudian dia menjadikan daging yang busuk itu sebagai makanan dia. Kemudiannya Malaikat Jibril tanya, Malaikat Jibril ni ditanya oleh Nabi, siapakah mereka ni? Itu mereka yang mana dah berkahwin suami isteri tapi masih lagi nak berzina. Masih lagi nak berzina di jalan. Mereka ni masih lagi nak berzina. Mereka ni sudah ada pasangan yang halal, tapi mereka nak juga nak cari pasangan ataupun cara yang haram. Kemudiannya mereka jalan-jalan sampailah terjumpa satu potongan kayu. Okey. Kemudiannya Nabi jumpa juga satu golongan yang berenang dalam satu sungai yang dipenuhi dengan darah. Dipenuhi dengan darah. Kemudiannya Nabi tanya, siapakah mereka ni? Kemudian sedang mereka ni dah berenang, mereka ni pula dibani batu. Jawab Jibril alaihissalam, mereka ni adalah yang memakan riba. Memakan riba ni pun kena perhatian elok lah. Kena belajar, kena mengaji juga. Kita duk anggap macam riba ni rasuah sebagainya tak. Bahkan riba ni boleh terjadi dalam seketika perkara. Cuma kita tak merasa sebab apa? Sebab kita tak ngaji, kita tak tahu. Bukan takhir lah, kita boleh ringkaskan. Ada juga golongan yang mana mereka ni dia dah pikul satu kayu. Kemudian berat. Kemudian dipikul pula satu kayu yang lain di belah kiri. Kemudian bila mereka ni tak mampu juga, kemudian ditambah kayu. Kemudian ditanya oleh Nabi, siapakah mereka ni? Maka jawab Jibril alaihissalam, mereka yang dalam kalangan umat kamu yang sudah pegang amanah tapi tak mampu nak pikul. Kemudian dia minta lagi amanah. Minta sampailah dia terbeban, tak mampu nak menjalani amanah dia tersebut. Kemudiannya jumpa juga satu golongan yang mana mereka ni menggunting lidah-lidah mereka. Juga menggunting mereka punya bibir-bibir mereka ni. Kemudiannya setiap kali dah terputus, tumbuh balik. Putus, tumbuh balik. Banyak-banyak dia ada pun gunting balik. Kemudian Nabi SAW tanya balik, siapa dia ni? Wahai Malaikat Jibril. Kemudian mereka ni adalah khudaba'ul fitnah. Mereka yang selalu bercakap fitnah. Khudaba'u ummatika
Mereka yang selalu yang bercakap-cakap mendabu domba-domba tu lah. Mereka yang suka fitnah lah. Yang suka ribah. Ribah ada dalam peristiwa yang ni lah. Kemudian mereka berjalan-jalan sampailah jumpa satu golongan itu mencakar muka-muka mereka ni sendiri. Siapakah mereka ini? Wahai Jibril. Kemudian jawab mereka Jibril, mereka ini ialah yang suka makan daging manusia. Iaitu apa? Yang suka ribah, suka mengumpat. Geng-geng macam bawang ni. Sama ada mengumpat itu dengan lisan sendiri ataupun dengan lisan hal, iaitu dengan tangan kita, dengan perbuatan kita. Kita ada di status, kita tak puas hati dengan orang, kita ada di status, di WhatsApp sebagainya, kita mengumpat juga. Maka itu juga termasuk dalam konteks mengumpat. Mereka ini yang mengumpat dan juga suka menjatuhkan maruah orang lain. Dia nampak kawan dia buat silap, dia suruh jatuhkan maruah kawan dia ni di hadapan orang lain. Maka azab mereka di nanti ni, di akhirat nanti ni, mereka suka cakar depa punya muka ni menggunakan kuku. Mana kuku tersebut daripada tembaga. Minta maaf saudara. Jadi begitu saja. Kita dah sampai ke masa